Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua pelajar. Ini adalah bab yang ketujuh dan bab terakhir untuk kuliah kita pada hari ini. Dalam bab ini kita akan pergi kepada sistem sensori dari sudut penglihatan, pendengaran dan juga rangsangan. Okey, pertama kita pergi kepada sistem sensori penglihatan. Sistem penglihatan adalah yang paling rumit di antara dera-dera yang ada pada manusia. Terdapat saraf optik yang sangat besar saiznya, iaitu setiap saraf mempunyai lebih kurang 1 juta saraf gentian. Manusia menggunakan cahaya yang memasuki memasuki mata untuk melihat apa yang berlaku di sekelilingnya. Dengan itu, manusia mampu membezakan warna, fokus dekat dan jauh, menganggarkan saiz tertentu dan dapat mempersepsi benda dalam 3 dimensi. Ini adalah anatomi bagi mata. Struktur mata. Mata manusia berbentuk bulat, dipenuhi oleh cecair seperti jeli dan dilindungi oleh kaviti-kaviti dalam tulang tengkorak yang dikenali sebagai orbit. Setiap mata dapat berputar dalam kavitinya melalui tindakan otot-otot orbit. Di depan terdapat kelopak mata untuk melindungi mata daripada habuk dan kotoran. Bulu mata pula berfungsi menghalang bahan-bahan asing daripada masuk ke dalam mata ketika sedang celik. Bulu kening pula mengawal peluh di dahi daripada menitik ke dalam mata. Di bahagian depan dan terbonjol ialah kornea. Jadi kalau tengok ke depan sekarang ni, ini nama dia kornea. Cahaya melempasi permukaan kornea yang lutsina. Kemudian ke dalam ruang kecil dipenuhi cecair aqueous. Kat sini. Cecair aqueous. Cecair ini dihasilkan oleh tisu-tisu di belakang kornea yang menapis cecair ini daripada darah. Jika laluan tersebut tersekat, cecair ini akan masuk kembali ke dalam saluran darah dan boleh menyebabkan tekanan dalam mata meningkat. Ini dikenali sebagai glaukoma. Iris pula ialah satu membran karbon yang mempunyai titik tengah, yakni pupil. Iris memberi warna kepada mata sama ada biru, kelabu atau coklat atau apa juga kombinasi bergantung kepada jumlah pigmen dan bagaimana partikel pigmen disusun. Cahaya memasuki bahagian belakang mata melalui pupil. Saiz pupil diregulasi secara automatik oleh otot gentian dalam iris yang dikawal oleh sistem saraf autonomik. Sewaktu cahaya terang, pupil mengecil jadi jumlah cahaya yang memasuki mata. Jadi bila pupil mengecil, jumlah cahaya memasuki mata dia akan berkurangan. Manakala apabila cahaya malap, pupil membesar untuk membenarkan sebanyak mungkin cahaya memasukinya. Di belakang pupil ialah lensa yang lembut dan lutsina. Lensa dipegang oleh ligamen suspensory yang dihubung dengan otot-otot ciliary bulat dan radial. Apabila gentian di bulat mengecut, ketegangan dalam ligamen suspensory berkurangan dan lensa menjadi tebal. Ini memendekkan jarak fokus agar objek-objek dekat dapat dilihat dengan jelas. Apabila gentian-gentian radial otot ciliary mengecut, lensa ditarik sehingga berbentuk leper dengan jarak fokusnya menjadi lebih panjang. Dalam sklera terdapat lapisan choroid biji mata yang dipenuhi oleh saluran darah. Dalam choroid terdapat retina. Retina adalah sensitif terhadap cahaya dan menerima imej yang dipantulkan oleh lensa. Sel-sel saraf dalam retina bertindak balas dengan menterjemahkan rangsangan gelombang cahaya tersebut menjadi impal-impal saraf. Sel-sel di retina mempunyai satu lapisan pigmen gelap yang disebut sebagai melanin yang di belakangnya. Ini menolong menghalang cahaya daripada berselerak. Terdapat dua jenis sel yang sensitif terhadap cahaya, iaitu rod dan kon mengikut bentuk masing-masing. Rod dan kon mengandungi pigmen khusus yang terhurai
apabila cahaya mengenainya tetapi membentuk semula dengan bantuan enzim-enzim dan vitamin A. Okay, ini rod dan coil cell. Di rod cell ni bahagian sini dan rod cell ni yang sini adalah cone cell ni adalah yang bentuk cone. Cone adalah untuk penglihatan warna dan rod adalah bagi penglihatan sewaktu malap dan gelap. Di bahagian belakang sekali terdapat kawasan yang dikenali sebagai fovea. Di sini banyak terdapat cone. Oleh itu penglihatan adalah paling terang. Jadi bila ada banyak cone, penglihatan paling terang. Manakala di titik buta, titik buta kita panggil blind spot tu dekat sini, dekat bawah pada fovea ni, fovea. Di sini gentian-gentian saraf daripada retina bertukar membentuk saraf optik. Saraf optik inilah yang berhubung dengan korteks penglihatan di otak. Okey, jadi apabila kita melihat sesuatu, memang mata kita dia akan dia akan melepasi kornea, kemudian akan membentuk image yang terbalik, image terbalik pada mata kita. Macam mana image tu dia yang menjadi ke image tu balik semula kepada keadaan asal adalah otak kita dekat bahagian sini. Jadi kalau nak tengok lebih nanti kita boleh tengok video macam mana penerangan dia. Okay. Jadi anda boleh pause dulu video saya dan anda boleh search dekat YouTube tu The Visual System How Your Eyes Work daripada channel National Eye Institute ini supaya anda mendapat gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kita melihat. Okey, baik. Seterusnya kita melihat pula kepada struktur telinga ataupun kepada bagaimana kita mendengar. Telinga manusia dibahagikan kepada 3 bahagian yang utama. Pertama adalah telinga bahagian luar, telinga tengah dan telinga dalam. Okey, bagi telinga bahagian dalam, dia kat bahagian sini. Kat bahagian sini dia terdiri daripada ni. Kat sini dia ada semicircular canals dengan cochlea. Kat bahagian telinga bahagian tengah, dia ada oval window, stirrup, hammer dengan tympanic membrane. Kat bahagian luar, dekat sini ada kita panggil pinna, dekat sini kita panggil auditory canal. Okay, bahagian telinga luar terdiri daripada pinna ataupun pinna kita sebut sebagai cuping, cuping telinga dan saluran pendengaran. Cuping telinga bertindak menyalurkan gelombang bunyi ke dalam saluran pendengaran. Struktur ini juga berperanan sebagai pengawal kepada lubang telinga. Saluran pendengaran pula mempunyai rambut dan kelenjar peluh yang mengeluarkan tahi telinga bagi memerangkap debu-debu dan bakteria dari memasuki saluran tersebut. Di bahagian telinga tengah atau middle ear, gegendang telinga dan occipital telinga merupakan 2 organ yang utama. Gegendang telinga atau kita panggil membrane tympanic akan bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi yang menyentuhnya. Yang kita panggil eardrum. Getaran ini akan dihantar ke occipital telinga yang terdiri daripada 3 tulang kecil iaitu malleus, incus dan stapes. Ketiga-tiga tulang ini bertanggungjawab menghantar getaran yang dihasilkan oleh gelombang bunyi dalam gegendang telinga. Malleus berhubung dengan membrane tympanic dan menghantar getaran melalui incus dan stapes ke cochlea ataupun masuk ke bahagian struktur telinga dalam. Telinga bahagian dalam hampir keseluruhannya ditutupi oleh tulang. Ia mengandungi tiup-tiup yang bergelung yang dipenuhi oleh cecair dan mengandungi sel-sel sensori yang khusus atau kita panggil reseptor. Tiup bergelung ini dikenali sebagai cochlea. Cochlea dibahagikan secara memanjang kepada 3 bahagian iaitu skala media, skala timpani dan skala vestibuli. Anda boleh search apa maksud skala media, skala timpani dan juga skala vestibuli dekat bahagian dia. Anda boleh search dia punya anatomi dia macam mana. Okey. Sel-sel rambut dalam auditory kita ada 2 jenis reseptor auditory iaitu sel rambut auditory dalaman dan luaran.
Kedua-duanya terletak di dalam dan luar lingkaran koklea. Sel rambut mengandungi silia, appendage halus yang seperti rambut. Koklea mengandungi 3,400 sel rambut dalaman dan 12,000 sel rambut luaran. Sel-sel rambut ini membentuk sinap dan yang dendrit pada neuronnya menghasilkan akson saraf auditory. Baik, bagaimana fungsi sistem auditory ini berhubung dengan tingkah laku? Dalam telinga manusia, pembedahan korteks asosiasi pendengaran boleh menyebabkan agnosia pendengaran, iaitu ketidakupayaan untuk memahami makna bunyi-bunyi. Jika lesi atau lesion berlaku dalam hemisfera kiri, individu tersebut akan mengalami satu bentuk kecelaruan bahasa. Jika berlaku di hemisfera kanan, individu akan gagal mengenali keadaan atau lokasi bunyi-bunyi bukan percakapan. Untuk memahami lebih lanjut, saya cadangkan anda pause dulu video saya dan anda melihat video tajuk Journey of Sound to the Brain dalam channel NIHOD ini. Dan juga ada video lain yang dicadangkan, video The Science of Hearing. Okey, ini kerja rumah anda. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kehilangan bunyi sensori neural? Okay, untuk memudahkan anda buka saja YouTube video ini, What is a Sensorineural Hearing Loss, dan ada jawapan-jawapannya di situ. Anda tuliskan dalam bahasa Melayu di bahagian Google Forms. Okey, dan bahagian terakhir adalah rangsangan, termasuk somatoderia, rasa dan bau. Okay, somatoderia memberi informasi mengenai apa yang terjadi di atas permukaan badan dalam badan kita. Deria cutaneous ataupun kulit termasuk beberapa submodality yang dikenali sebagai sentuhan. Kinestesia pula memberi informasi mengenai kedudukan badan dan pergerakan yang terhasil daripada reseptor-reseptor dalam sendi, tendon dan otot. Deria organik muncul daripada reseptor-reseptor dalam dan sekeliling organ dalaman, memberikan kita stimulai yang tidak menyenangkan seperti sakit perut, sakit pudi, empedu. Kulit merupakan organ yang paling banyak. Seorang dewasa mempunyai keluasan kulit lebih daripada 18.5 kaki persegi dan beratnya kira-kira 6 paun. Kulit menyumbang dalam regulasi termo dengan menghasilkan peluh bagi menyejukkan badan atau dengan menyekat aliran darah. Oleh itu, ia menyimpan kepanasan. Terbahagi kepada dua jenis, iaitu kulit yang berbulu dan kulit licin dan tidak berbulu. Peranan kulit adalah organ sensori dan ejen perembesan dan pertumbuhan. Kulit terdiri daripada tisu subcutaneous, dermis dan epidermis dan mengandungi berbagai-bagai reseptor berselerak di sepanjang lapisan tersebut. Di permukaan kulit terdapat lapisan luar yang kuat. Sel-sel yang terpakai akan berganti setiap masa. Dermis yang terbina di sekeliling serangkaian gentian-gentian protein inilah yang memberi kekuatan dan kekenyalan. Di lapisan ini terdapat sekumpulan penghujung saraf, kelenjar peluh, saluran darah, limpa dan bulu roma. Dermis juga merupakan tempat bagi pertumbuhan bulu. Lebih ke dalam terdapat ruang lemak subcutaneous. Sel-sel lemak ini berfungsi untuk menyimpan tenaga, memberi tebatan pada badan dan memberi bentuk kepada manusia. Ini adalah struktur struktur kulit kita. Ini yang saya sebut tadi sebagai dermis tu, yang panjang bahagian tebal sekali tulis ni adalah dermis. Kat sini subcutaneous tissue. Kat bawah ni subcutaneous tissue. Fat cells dekat sini, lapisan lemak. Okey. Warna kulit bergantung kepada jumlah pigmen gelap yang terdapat pada sesuatu kawasan. Pigmen ini dikenali sebagai melanin dan berfungsi mengawal dan menghalang komponen ultraviolet matahari daripada meresapi ke dalam badan.
Sebab tu kalau kulit gelap ni dia lebih dia lebih terhindar, protected daripada violet matahari. Pendedahan terhadap cahaya matahari yang kuat akan merangsang pertumbuhan epidermis. Ia akan menjadi lebih tebal dan lebih gelap kerana peningkatan kadar pengeluaran melanin. Individu yang mempunyai sedikit melanin atau tidak ada langsung melanin yang dikeluarkan oleh kulit dikenali sebagai albino. Maknanya kita akan nampak kulit dia sangat-sangat putih. Putih yang bukan putih yang macam orang putih ni, dia memang sangat-sangat putih. Macam apa orang kata, macam kita nampak terlalu putih lah, dia bukan putih yang biasa. Sel-sel yang mempunyai kepekatan melanin yang tinggi akan menyebabkan terjadi tahi lalat. Okey. Reseptor-reseptor yang ada pada kulit, pertamanya adalah seperti sakit. Okay. Untuk pain atau kesakitan, bahagian otak yang mempersepsi sakit disebut sebagai cortex sensory. Sakit adalah sensasi yang menyedihkan atau menyakitkan, lahir daripada stimulasi hujung-hujung saraf yang khusus dalam badan oleh rangsangan noxious dalam tisu-tisu badan. Sakit dibahagikan mengikut tempat dia terjadi. Kalau sakit cutaneous terjadi daripada kecederaan di kulit, misalnya kebakaran, terluka atau jangkitan. Kalau sakit musculoskeletal, kecederaan pada tulang dan otot. Kalau sakit viscera, sakit yang dihasilkan oleh bahan-bahan kimia, bakteria dan kerosakan pada tisu, contohnya barah dan appendix. Okey. Informasi mengenai sakit boleh bergerak melalui saraf spinal dan ke batang spinal melalui dua jalan. Pertama, laluan yang menggunakan akson yang dibaluti oleh lapisan lemak myelin. Ini seperti sakit-sakit yang cepat. Kedua adalah akson yang tidak mempunyai myelin untuk sakit-sakit yang lambat. Lapisan myelin adalah penting kerana kewujudannya membolehkan impal-impal saraf dihantar dengan cepat di sepanjang akson. Ada pergerakan kondaksi bagi akson yang bermyelin 25 milisaat dan tidak bermyelin 0.5 milisaat. Setiap gentian-gentian sakit dalam batang spinal mengeluarkan transmitter. Informasi kemudian digerakkan ke batang otak dan thalamus. Jadi ini bagaimana otak kita mempersepsikan sakit. Okay. Sakit akan meningkat daripada batang spinal melalui berbagai lorong laluan. Selepas memasuki otak, lorong laluan sakit akan memberi informasi kepada otak tengah dan thalamus sebelum terus ke korteks somatosensory di lobus parietal. Ini merupakan kawasan otak khusus untuk sakit, suhu dan sentuhan. Apabila keadaan pantulan diperlukan, apabila mesej atau informasi sakit sampai sahaja ke batang spinal, ia akan dihantar secara terus ke otot-otot atau bahagian yang sakit untuk menggerakkan daripada sumber yang menyebabkan kesakitan. Proses ini memendekkan lorong laluan ini adalah perkara biasa bila menghadapi sakit. Ia berlaku dengan cepat sehingga pada hakikat yang sebenar, mesej sakit tidak sampai ke korteks somatosensory. Kadang-kadang sebab tu bila kita rasa sakit, kita tak perasan sebab dia mesej tu belum sampai dekat otak. Tapi bila kita dah tengok kesakitan tu, baru kita perasan sebab mesej tu telah cepat sampai kepada otak. Okey, jadi untuk melihat secara video, benda-benda ni memang kalau kita baca dengan slide memang kita susah nak faham, kita kena banyak tengok video. Jadi antara video mudah yang saya dapati adalah daripada video TED ni, how does your brain respond to pain? Boleh tengok. Okey. Untuk sensory rasa atau kita panggil gustatory, kita ada 4 jenis kualiti rasa. Contohnya di bahagian ni rasa pahit dekat bahagian belakang lidah. Dekat tengah ni adalah rasa masam, dekat depan sikit adalah rasa masin dan paling depan adalah rasa manis. Okey. Lidah kita adalah struktur berotot yang boleh bergerak-gerak yang menolong pengambilan makanan dan mengandungi organ-organ untuk menerima sensasi rasa. Kita merasa makan melalui putin kecap yang mempunyai sel-sel
chemoreceptor yang terletak di permukaan lidah. Sel-sel ini dapat mengesan bahan-bahan yang berada dalam cecair di sekeliling mereka dan menghantar impal-impal saraf ke otak. Puting kecap terletak di antara beribu-ribu papila yang menyebabkan lidah kelihatan kasar. Setiap papila mempunyai lebih kurang 350 puting kecap. Ini kita panggil papila, papila dekat sini. Ini adalah pathway atau lorong laluan bagi rasa. Taste information, rasa dihantar kepada central nervous system melalui cranial nerves ataupun saraf cranial, dan dia sampai kepada thalamus, kemudian sampai kepada primary gustatory cortex. Ini dia punya lorong laluan dia. Okey, untuk memahami lebih lanjut, anda boleh tengok video ini, 2-minute neuroscience test daripada channel Neuroscientifically Challenged. Okey, dan bau pula, kita panggil olfaksi, adalah deria kimia yang kedua yang menolong kita mengenal pasti makanan dan mengelak dari makanan yang rosak. Deria ini banyak membantu spesies tertentu mengidentifikasi teman yang sesuai untuk mengawan. Jadi untuk untuk haiwan, deria ini penting untuk dia pilih siapa dia nak mengawan. Untuk pathway atau lorong laluan olfactory, reseptor olfactory manusia terletak di epithelium olfactory. Epithelium terletak di bahagian atas kaviti nasal. Udara yang memasuki hidung dihisap ke atas, hasil dari tindakan tulang-tulang turbinat. Reseptor-reseptor ini mengandungi beribu-ribu sel yang padat dengan neuron-neuron yang dikenali sebagai chemoreceptor. Setiap sel ini mempunyai badan sel dengan 2 akson, ataupun neuron 2 kutub, yang pernah kita belajar dalam chapter-chapter sebelum ni. Salah satu daripadanya memanjang sehingga ke permukaan epithelium dan hujungnya menjadi struktur kecil seperti rambut yang dikenali sebagai cilia. Cilia menjulur sehingga ke lapisan mucus. Okay. So dia ada bipolar neuron. Okay, so kat sini kita tengok ini olfactory bulb. Kat sini olfactory epithelium. Ini dia nerve endings. Kat ini nasal cavity. Molekul-molekul bahan yang berbau akan larut dalam mucus dan merangsang molekul reseptor di cilia olfactory. Bahan-bahan neurotransmitter yang dikeluarkan oleh hujung gentian-gentian saraf adalah seperti noradrenaline dan acetylcholine. Impuls saraf kemudian dihantar ke dalam berbuli olfactory di otak depan. Bahagian otak depan merupakan pusat bagi bau. Lorong laluan bagi olfactory mempunyai hubungan yang terus dengan sistem limbik. Di membran mucosa olfactory terdapat kelenjar Bowman yang mengeluarkan hingus. Fungsinya adalah untuk melembabkan membran tersebut agar bahan-bahan kimia dapat larut dan merangsang cilia. Ini dia punya anatomi bagi bau. Dekat bahagian ni kita bila kita zoom, kat ni kita panggil Bowman's gland. Sini, kat sini axon dia. Kat sini olfactory receptor cell, ni support cell. Kat bawah ni microvilli dengan cilia. Okey, jadi anda boleh teruskan dengan tengok video ini, 2-minute neuroscience olfaction. Okey, jadi setakat itu sahaja pengajaran dan pembelajaran kita untuk kuliah ini. Saya harap kalau anda ada soalan atau apa-apa perbincangan, anda boleh teruskan bertanya dekat ruangan komen atau boleh email kepada saya. Juga bagi rakan-rakan yang ilmu dia banyak ilmu sikit, mungkin juga boleh berkongsi video-video atau pautan-pautan tertentu yang boleh membantu rakan-rakan lain untuk memahami topik ini dengan lebih mudah.
Jadi selepas ini anda boleh teruskan dengan buat homework. Jangan, kalau boleh jangan delay, nanti anda pun lupa apa yang anda belajar. Kalau boleh anda buat dengan cepat. Due date dia adalah 20 Jun 2020. Okay. Jadi setakat itu sahaja pengajaran kita untuk kuliah kali ini. Kita jumpa lagi dalam kuliah-kuliah yang lain. Selamat berjaya saya ucapkan untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua.